Nama diberi Evi Francella Felbert. Sebelum kita menuju ke faktor pembentukan etika dan peradaban, marilah kita mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakang etika dan peradaban ini. Perkataan etika dan peradaban ini mempunyai konsep yang sama dan saling bergantung antara satu sama lain menelusuri masa. Kedua-dua konsep ini juga telah dibahaskan oleh tokoh-tokoh falsafah awal dunia seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates. Seterusnya, menurut Socrates, etika ialah keadilan yang berfokuskan kepada pembentukan negara dan manusia yang adil. Berdasarkan konsep keadilan, Socrates berpendapat bahwa pemerintah yang tidak mengamalkan keadilan dalam pemerintahan dianggap gagal. Dengan ini, konsep keadilan kemudian berkembang kepada pelbagai aspek dan seterusnya membentuk peradaban manusia dan pembinaan negara bangsa. Selain itu, Aristoteles juga menghuraikan pendiriannya mengenai etika melalui 3 karyanya, yaitu Etika Nicomacheia, Etika Eudemia, dan Magna Moralia. Dalam karyanya, yaitu Etika Nicomacheia, Aristoteles membahaskan etika seperti terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus ini bermaksud untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Manakala manner and custom ini bermaksud tata cara dan kebiasaan atau adat yang berhubungan dengan kudrat manusia. Kita teruskan dengan istilah peradaban. Peradaban pula bermaksud konsep nilai moral, etika, estetika dalam masyarakat yang dipakai untuk menerangkan bahagian-bahagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus seperti adat. Peradaban ini juga menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan budaya. Menurut tokoh Ibnu Khaldun, peradaban ini dilihat sebagai organisasi sosial manusia, kelanjutan dari proses tamadun yaitu seperti urbanisasi menerusi Ashabiyah. Oleh itu, pendekatan terhadap peradaban ini boleh dilakukan menerusi organisasi sosial, kebudayaan, dan cara kehidupan mengikut zaman. Etika dan peradaban ini terdiri daripada 4 komponen. Yang pertama, persekitaran geofisikal yang mengenai tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Kedua, masyarakat dan demografi, yaitu sistem interaksi sosial antara kelompok yang dibentuk oleh sekumpulan manusia. Yang ketiga, ekonomi dan pasaran, yaitu perkembangan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dahulu masyarakat India hanya tertumpu kepada perladangan getah. Masyarakat Cina pula sebagai pekerja ladang, dan kebanyakan orang Melayu adalah nelayan. Ini kemudian berubah kepada masa sekarang, yaitu terdiri daripada pelbagai kegiatan ekonomi seperti perindustrian. Keempat, falsafah dan pemikiran yang mempunyai 2 perspektif, yaitu modern dan tradisional. Dari perspektif modern, manusia mempunyai hak dalam menentukan cara dan matlamat hidup mereka, manakala perspektif tradisional adalah sebaliknya. Kesimpulannya, ini merupakan maksud etika dan peradaban, dan ia dapat dinilai melalui 4 komponen dan tafsiran tokoh-tokoh pada zaman dahulu. Ia berbeza mengikut pelbagai tamadun seperti tamadun Barat, India, Cina, dan tamadun Islam kerana amalan, budaya, dan agamanya yang berbeza. Seterusnya, ia bergantung kepada prinsip-prinsip asas yang dipegang oleh individu itu sendiri. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pencara PEDP bagi Seksyen 11 iaitu Dr. Saiful Azri. Saya, Nicole Cynthia Wong yang memegang nomor kad matriks BB 2110638 akan membentangkan faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban dalam pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia. Antara faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban di Malaysia adalah faktor ekonomi dan pasaran. Dalam faktor ekonomi dan pasaran ini, saya akan mengulas 4 isi utama, yaitu ekonomi secara diri, ekonomi campuran, pasaran terhad, pasaran global, dan bagaimana cara mereka
mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Yang pertama sekali, kita akan beralih kepada ekonomi sara diri. Ekonomi sara diri ini menjadikan seseorang individu dalam masyarakat Malaysia menjadi lebih bersyukur dengan apa yang mereka ada. Mereka juga lebih tahu cara untuk berjimat cermat dan bijak dalam membuat perbelanjaan. Dengan wang yang mereka ada, mereka akan simpan wang tersebut untuk keperluan kecemasan seperti apabila berlakunya masalah kesehatan. Ini karena pada zaman ekonomi sara diri ini berlakunya kegawatan ekonomi yang menyebabkan pendapatan masyarakat pada zaman dahulu adalah rendah. Seterusnya kita akan beralih kepada ekonomi campuran. Ekonomi campuran ini menyebabkan masyarakat pada zaman kini mempunyai pelbagai jenis pilihan dalam membeli barangan. Namun begitu, mereka lebih cenderung untuk memilih barangan yang ada di luar negara kerana mereka berpendapat bahawa barangan tersebut merupakan barangan yang lebih berkualiti dan lebih bagus untuk dibeli berbanding barangan tempatan. Seterusnya, kita akan beralih kepada pasaran terhad. Semasa berlakunya pasaran terhad ini, pekerjaan adalah rendah. Oleh itu, pekerja pada masa ini adalah seorang yang ringan tulang dan takut untuk melakukan sebarang kesilapan kerana mereka takut untuk dibuang kerja akibat daripada peluang pekerjaan yang rendah. Seterusnya kita akan beralih kepada poin yang terakhir, yaitu pasaran global. Pasaran global ini memberikan peluang kepada masyarakat di Malaysia untuk keluar negara dan bekerja di sana. Apabila mereka bekerja di sana, mereka akan diterapkan dengan nilai budaya kerja yang berbeza berbanding di Malaysia. Budaya kerja yang mereka miliki pada semasa mereka bekerja di luar negara akan mereka terapkan dalam diri dan dibawa pulang ke Malaysia. Ini akan menyebabkan berkembangnya produktiviti pekerja di Malaysia kerana masuknya budaya bekerja yang baharu. Kesimpulannya, faktor ekonomi dan pasaran memainkan peranan yang penting dalam membentuk etika dan peradaban dalam diri masyarakat di Malaysia. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Agnes Tan. Sekarang saya akan membincangkan tentang faktor bahasa serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri yang dapat menunjukkan saling berkaitan dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Bahasa serumpun iaitu bahasa Melayu merupakan sejenis bahasa yang dijadikan sebagai perantaraan komunikasi, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu, di mana bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa utama, bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan bagi menyatu padukan masyarakat yang majmuk di Malaysia. Bahasa Melayu wujud sebagai suatu lingga franca di alam Melayu pada suatu ketika dahulu untuk dijadikan sebagai penyampai maksud perhubungan. Misalnya, hubungan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan pada zaman lampau supaya dapat melicinkan aktiviti perdagangan dan memudahkan semua pedagang asing untuk berkomunikasi dengan menggunakan sejenis bahasa sahaja. Bahasa Melayu juga pernah digunakan dalam aktiviti surat menyurat pada suatu ketika dahulu. Kini, semua rakyat Malaysia wajib mempelajari bahasa Melayu sejak dari bangku sekolah lagi, tanpa mengira kaum dan bangsa, di mana mata pelajaran bahasa Melayu dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua peringkat sekolah jenis kebangsaan.
Hal ini karena bahasa Melayu menjadi syarat utama dalam membentuk etika dan peradaban masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Tulisan Jawi dapat menunjukkan bahawa wujudnya satu sistem tulisan tersendiri dalam sesebuah alam Melayu. Sistem tulisan Jawi dapat melambangkan identiti orang Melayu dalam pembentukan tamadun bangsa. Tulisan ini muncul pada peringkat awal adalah untuk kegunaan peribadi dan hanya diguna pakai oleh individu, organisasi atau badan-badan tertentu dan bukan digunakan oleh masyarakat umum. Kemunculan bahasa serumpun dan sistem tulisan pada peringkat awal adalah bertujuan untuk berkomunikasi antara individu dengan individu yang lain sahaja dengan menggunakan perkataan yang sesuai dan mudah difahami. Secara keseluruhannya, bahasa serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri dapat melambangkan kesepakatan dan kesepaduan masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia. Di peringkat antarabangsa pula, bahasa Melayu juga memainkan peranan yang penting dan dijadikan sebagai bahasa utama dunia bagi menjalinkan hubungan diplomatik antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Tulisan Jawi pula mempunyai hubungan yang kait rapat dengan bahasa Melayu di mana tulisan Jawi menggunakan huruf-huruf Arab, tetapi sebutan dan ejaannya adalah untuk penggunaan bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu dan tulisan Jawi dapat melambangkan identiti masyarakat Melayu di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Hello, nama saya Shane Aziz dan saya akan membentangkan tentang salah satu faktor yang saling berkaitan dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Salah satu faktornya adalah penempatan masyarakat. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang memiliki kepelbagaian. Kepelbagaian ini dapat dilihat melalui kepelbagaian unik, termasuklah daripada segi agama, kaum dan juga budaya. Walaupun negara Malaysia memiliki pelbagai kaum dan etnik, kesefahaman di antara satu sama lain boleh diperkukuh dan dipupuk. Dengan memiliki budaya sebegini, masyarakat berjaya melahirkan negara Malaysia yang harmoni. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kepelbagaian budaya dan etik di Malaysia menjadikan masyarakat Malaysia lebih bertamadun dan boleh memberikan lebih banyak pengetahuan buat semua masyarakat. Ini supaya masyarakat di Malaysia boleh belajar dan juga mengambil nilai moral untuk saling bertolak ansur, bertoleransi sesama sendiri agar dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya seperti peperangan antara kaum. Hubungan kemasyarakatan akan menjadi lebih hormat dan lebih positif apabila semua masyarakat yang berlainan agama dan juga kaum dapat berinteraksi dengan lebih sopan. Seperti yang diketahui, pelbagai bangsa penduduk menjadi satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berdasingan. Di tanah Melayu, terdapat 3 etnik utama yaitu Melayu, Cina dan juga India. Bumi Putra Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau dan juga lain-lain serta Bumi Putra Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan saja terpisah dari karena adat, makanan dan pakaian, tetapi juga daripada segi pekerjaan dan juga tempat tinggal. Selain itu, kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke tanah Melayu pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum untuk memenuhi peluang pekerjaan di tanah Melayu. Masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain, tetapi mereka tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama rata serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, kepercayaan, adat dan juga agama masing-masing. Malaysia adalah antara negara yang sangat kaya dengan keunikan budaya, adat resam, kepercayaan dan juga gaya hidup yang berbeza. Malaysia adalah sebuah negara majmuk, kaya dengan budaya dan juga adat resam serta kaum dan bangsa yang pelbagai. Secara praktis amat sukar menyatupadukan kaum berbeza agama, budaya dan juga cara hidup. Namun, dengan adanya penempatan masyarakat yang berbeza ini dapat membentuk etika dan peradaban walaupun mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan latar belakang.
Apabila terdapat berbagai kaum dan juga bangsa di dalam satu penempatan, ini memberikan kebaikan buat masyarakat dan mereka dapat mengambil peluang untuk mengenali dan juga belajar lebih dalam tentang kaum dan juga ada tersam kepercayaan di antara kaum lain juga. Tidak dinafikan bahawa negara Malaysia menjadi contoh buat negara yang maju kerana berjaya menguruskan perpaduan kaum dan masyarakatnya. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan dan juga masyarakat Malaysia sendiri perlulah sentiasa bersatu bagi mengekalkan keharmonian negara Malaysia. Walaupun dalam satu kawasan itu ada pelbagai kaum dan etnik masyarakat, etika dan peradaban tetap dikekalkan dan diguna pakai sehingga hari ini bagi mengekalkan keharmonian yang sedia ada di negara Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Saya Alia Badisha binti Azmi, pemegang metrik BP 21110422 akan membentangkan tentang faktor sistem penundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Pembentukan sistem penundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral merupakan salah satu faktor dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Undang-undang merupakan peraturan yang dicipta oleh Parlimen Malaysia yang bertujuan untuk mentadbir tingkah laku masyarakat dan wajib dipatuhi oleh semua rakyat. Sistem perundangan pula merujuk kepada kaedah pentadbiran undang-undang yang terdiri daripada sistem mahkamah. Undang-undang yang sistematik memainkan peranan yang signifikan dalam pembentukan peradaban masyarakat untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian negara dapat dikekalkan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana undang-undang merupakan batas dalam tingkah laku manusia agar dapat mengehatkan seseorang individu daripada melakukan sesuatu tindakan yang dapat menimbulkan masalah atau mengganggu kemakmuran negara. Tambahan pula, undang-undang berfungsi sebagai piawai atau standard dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang menyumbang dalam pembentukan struktur politik dengan menetapkan kualifikasi ahli-ahli politik serta skop tugas yang perlu mereka laksanakan. Penyeragaman dalam aspek seperti cukai, insurans dan urus niaga komersial juga hendaklah dilakukan melalui undang-undang agar dapat membentuk sistem yang teratur. Di samping itu, undang-undang juga dapat membantu dalam menyelesaikan sesuatu pertikaian yang berlaku. Sistem perundangan secara khususnya sistem mahkamah merupakan kaedah formal yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian agar dapat mencapai persetujuan yang adil dan saksama kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, sistem perundangan dapat memastikan bahawa kebebasan serta hak seseorang individu dijaga agar memastikan kehidupan masyarakat adil. Undang-undang dapat melindungi individu daripada penindasan individu lain, organisasi maupun kerajaan. Dalam pada itu, semua lapisan masyarakat diwajibkan mematuhi sistem perundangan dan tidak terkecuali dalam undang-undang. Perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia membahaskan tentang kesamarataan, di mana semua orang adalah sama rata dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Hal ini dapat memastikan semua individu bebas daripada diskriminasi. Sementara itu, nilai didefinisikan sebagai idealisme budaya, kepercayaan tingkah laku dan sikap yang baik. Sebagai asasnya, nilai dapat mendorong seseorang untuk menentukan pendirian mereka dalam sesuatu isu yang dibahaskan dan mampu membantu seseorang dalam melakukan keputusan atau mencari solusi kepada perselisihan. Perkataan moral pula merujuk kepada ajaran atau pegangan tentang kebaikan atau keburukan sesuatu perbuatan, sikap atau tingkah laku yang diukur berdasarkan baik buruk sesuatu akhlak. Konsep moral merujuk kepada sikap dan perbuatan yang mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Prinsip moral sewajarnya dipegang oleh setiap individu agar dapat mengelakkan perbalahan atau penindasan dan secara langsung mengekalkan keharmonian negara. Seterusnya, undang-undang merupakan peraturan yang diwujudkan oleh badan kerajaan untuk mengawal tingkah laku manusia dan wajib dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Sistem perundangan memainkan peranan penting dalam membentuk etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia kerana sistem tersebut dapat berperanan sebagai batas dalam tingkah laku manusia, berfungsi sebagai piawai dalam kehidupan masyarakat, membantu dalam menyelesaikan pertikaian, menjaga kebebasan dan hak individu seseorang serta mengelakkan berlakunya diskriminasi dalam kalangan masyarakat. Konsep nilai dan moral juga hendaklah dipupuk serta diamalkan oleh setiap individu agar mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan seterusnya mengekalkan kemakmuran negara. Salam hormat saya ucapkan kepada Dr. Saiful Azri. Nama saya Daryl Hamzah, merupakan pelajar daripada Seksyen 11. Pada hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan sistem agama dan kepercayaan dalam membentuk masyarakat yang pelbagai di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang pelbagai agama dengan majoriti penganut agama Islam. Walaupun bagaimanapun, kita mempunyai perlembagaan persekutuan yang menyediakan perlindungan hak dan kebebasan untuk mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Merujuk kepada bancian yang dijalankan oleh Jabatan Perangkan Malaysia pada tahun 2010, terdapat 4 agama utama di Malaysia. Pertama sekali iaitu agama Islam dengan 61.3% penganut, diikuti dengan agama Buddha dengan 19.8% penganut,
agama Kristen dengan 9,2% penganut, dan akhir sekali agama Hindu dengan 6,3% penganut. Di sini kita dapat lihat garis masa pembentukan kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Dia bermula dengan peradaban majmuk pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, seterusnya kepada masyarakat majmuk semasa zaman penjajahan, dan selepas penjajahan terbentuknya negara Malaysia, kita dapat lihat kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Kesultanan Melayu Melaka merupakan pusat penyebaran agama Islam. Namun demikian, kita tahu agama Hindu telah pun bertapak di negara ini sebelum kedatangan agama Islam pada abad ke-15. Kita dapat lihat kebangkitan agama Buddha di Malaysia semasa pemerintahan British, dan agama Kristen Katolik diperkenalkan oleh para utusan Injil Portugis pada abad ke-16. Di Malaysia, pengaruh agama dan kepercayaan dapat kita lihat melalui seni bina gereja Hindu, seni bina gereja, kuil, dan juga masjid. Selain daripada itu, dari segi tradisi, seni budaya, dan sambutan perayaan utama juga dapat dilihat di negara Malaysia. Berikut merupakan tarikh perayaan agama utama di Malaysia pada tahun 2021. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 6 Mei merupakan cuti umum. Begitu juga dengan Hari Wesak, perayaan Deepavali, perayaan Christmas. Dan kita akan menyambut perayaan Christmas pada minggu hadapan. Ini merupakan isi yang amat penting di mana peranan agama dan kepercayaan dalam membentuk masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Pertama sekali, agama dan kepercayaan dalam negara merupakan perkara utama dalam pembentukan etika dan tamadun. Ini memastikan struktur sosial dibentuk dan dihormati sambil mengutamakan kualiti rohani ke semua warga negara kita. Agama mempunyai kepercayaan dan sistem kelakuan tertentu yang berkaitan dengan tujuan hidup kita di dunia ini. Individu yang tidak mengenali antara satu sama lain mungkin menemui titik persamaan dan saling mempercayai dan menghormati apabila lebih ramai orang berfungsi nilai dan adat yang serupa. Agama dan kepercayaan juga mempunyai peranan penting dalam membentuk institusi sosial, membangunkan kualiti rohani individu, dan mencegah rasuah kerajaan. Kita tahu sebelum ini rasuah merupakan salah satu punca utama keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Agama dan kepercayaan juga boleh mengajar individu cara melihat dunia dan berinteraksi dengannya, malah ia memberikan mereka rasa kekitaan dan community. Akhir sekali, agama menyediakan kompas moral hidup yang menerangkan bagaimana kita harus bertindak dalam kehidupan kita, terutamanya apabila ia berkaitan dengan cara kita memperlakukan di antara satu sama lain. Sebagai kesimpulannya, di Malaysia, sistem agama dan kepercayaan memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan etika dan peradaban. Nilai-nilai murni yang telah diterapkan membolehkan masyarakat di Malaysia hidup dengan toleransi perkauman yang sangat tinggi. Seni bina seperti masjid, gereja, dan kuil yang terbina di seluruh negara menjadi saksi kepada pembentukan peradaban di negara Malaysia. Sambutan-sambutan perayaan utama juga turut diraihkan dan menunjukkan semangat perpaduan dan kekitaan di antara masyarakat majmuk dan pelbagai pada masa kini. Sekian, terima kasih.